Baik, kita bersama seperti yang dijanjikan untuk ruangan segmen Sihat Minda bertajuk Bulan Kesedaran Kesihatan Mental. Dalam kehidupan seharian kita ini dia akan terlepas dengan kita ni berhubung dengan orang lain, dan malah kadang-kadang inilah yang membuatkan penyebab kita ni ada masalah dalam mental kita ni, betul ya. Kadang-kadang bukan hanya setakat kata-kata ucapan seseorang itu, tapi jenaka mereka ini juga sebenarnya telah membuatkan mental seseorang itu boleh terganggu. Jadi untuk lebih lanjut kita akan bersama dengan narasumber kita pada hari ini, iaitu alhamdulillah Yang Mulia Puan Siti Nazirah binti Haji Abdullah, psikologis kita pada hari ini. Ya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Sihat ya? warahmatullahi wabarakatuh. Sihat. Baik, kita ni akan membincangkan mengenai dengan Bulan Kesedaran Kesihatan Mental. Jadi bagaimana kalau terlebih dahulu Puan sebagai mukadimahnya mengenai dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nazirah binti Haji Abdullah. Saya seorang psikologis dari Unit Strategi Kesihatan Mental, Pusat Promosi Kesihatan. Dan terlebih dahulu ingin saya rakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak RTB dan juga Rampai Pagi kerana memberikan saya peluang selaku pihak Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan untuk mengongsikan sedikit sebanyak mengenai tajuk wawancara pada pagi ini, iaitu Bulan Kesedaran Kesihatan Mental. Jadinya Bulan Kesedaran Kesihatan Mental ini disambut tiap tahun dalam bulan Mei. Jadi objektif utama Bulan Kesedaran Kesihatan Mental ini ialah bagi meningkatkan lagi kesedaran orang ramai dan juga menghentikan stigma terhadap kesihatan mental dan kecelaruan mental, iaitu mental disorders. Jadi dengan cara mengadakan dialog yang positif dan secara terbuka tentang kesihatan mental dan juga masalah-masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh orang ramai. Jadi objektifnya juga ialah bagi menyokong individu-individu yang mengalami masalah kesihatan mental dan membuatkan mereka merasa lebih selamat dan selamat bagi mereka untuk berterus terang terhadap kesulitan mereka yang mereka hadapi. Dan ini juga salah satu cara bagi pihak-pihak tertentu untuk mengingatkan lagi orang ramai ataupun menyampaikan maklumat kepada orang ramai tentang pelbagai bantuan yang ada di negara Brunei Darussalam, seperti rawatan profesional ataupun sumber-sumber maklumat yang sahih. Ya, ya. Baik, Puan boleh dapat terangkan sedikit ya aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang disediakan oleh pihak Pusat Promosi Kesihatan bagi meningkatkan lagi kesedaran kesihatan mental ini, Puan? Baik, salah satu daripada peranan dan tanggungjawab Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan ini adalah bagi menjalankan program-program pendekatan masyarakat ataupun community outreach programs yang berkaitan dengan promosi kesihatan mental di negara Brunei Darussalam. Jadi di bawah bidang kuasa Unit Strategi Kesihatan Mental di Pusat Promosi Kesihatan terdapat 3 program community outreach ataupun pendekatan masyarakat, iaitu Mind Your Mind, Jaga Minda Kita, yang kedua Brunei Bebas Buli dan juga iMind. Jadi ketiga-tiga program ini mempunyai komponen-komponennya tersendiri dan juga kumpulan sasaran ataupun target audience-nya tersendiri juga. Jadi bagi program Mind Your Mind, ia adalah program promosi kesihatan mental bagi masyarakat umum, for the general public. Yang kedua, program Brunei Bebas Buli adalah program anti-buli ataupun bebas buli yang disasarkan bagi warga-warga sekolah, iaitu murid-murid, pelajar-pelajar, ibu bapa dan guru juga. Dan yang ketiga, program iMind adalah program kesihatan mental dan kesejahteraan di tempat kerja yang disasarkan kepada bagi penjawat awam, iaitu sektor kerajaan dan juga pegawai dan kaki tangan syarikat-syarikat swasta. Jadi dengan adanya program-program ini, pihak Pusat Promosi Kesihatan khususnya dari Unit Strategi Kesihatan Mental dan kerjasama juga dari kaki tangan perkhidmatan psikiatri dan perkhidmatan psikologi di Kementerian Kesihatan
biasanya mengadakan aktiviti-aktiviti promosi kesihatan mental ni sepanjang tahun di tempat-tempat awam, di sekolah-sekolah dan juga di tempat kerja. Jadi aktiviti-aktiviti kami itu berunsurkan pameran, taklimat, bengkel, forum, seminar dan juga pemberitaan maklumat melalui media sosial dan media massa. Sebagai tambahan juga, Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan juga telah melancarkan dokumen Mental Health Action Plan pada bulan November tahun lepas. Di mana dokumen ini memudahkan lagi atau memperkasakan agensi-agensi yang tertentu, agensi kerajaan, swasta dan juga NGOs, badan-badan bukan kerajaan, dalam turut sama lagi meningkatkan promosi kesihatan mental secara whole of nation approach ataupun pendekatan senegara bagi menjayakan Matlamat Wawasan Brunei 2035. Jadi bagi orang ramai yang ingin melihat isi kandungan dokumen itu boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan moh.gov.bn dan boleh dimuat turun dari laman web itu jika ingin melihat lagi apa yang strategi dan inisiatif yang telah dirancang bagi tahun 2022 hingga 2025. Ya. Jadi setiap sebenarnya kalau program, apa jua seminar yang diadakan, tentunya ada tema ni. Jadi untuk kali ini Bulan Kesedaran Kesihatan Mental tahun 2023, apa antara temanya? Pada tahun ini sememangnya Bulan Kesedaran Kesihatan Mental ni tiap tahun disambut dengan lain-lain tema. Jadi pada tahun ini temanya adalah anxiety. Jadi anxiety ini adalah perasaan kebimbangan ataupun kecemasan ataupun rasa gelisah ataupun yang bagi orang-orang Brunei mungkin yang kita ni faham uri. Tapi itu bukan pula yang formal definitionnya lah. Tapi anxiety ini adalah tindak balas yang normal sebenarnya bagi seseorang yang merasa tertekan ataupun merasa takut ataupun sekiranya mereka menghadapi situasi yang berbahaya. Jadi sebagai contoh, kalau seseorang itu mengalami perasaan anxiety itu mungkin sebelum ataupun semasa diorang membuat wawancara macam mana mungkin ataupun membuat pembentangan, presentation, exam ke ataupun sebelum berjumpa doktor dan sebagainya. Jadi ianya bukannya satu yang berbahaya ataupun memudaratkan, tapi in fact sebaliknya pula perasaan anxiety ini boleh membantu kita ni untuk sentiasa berjaga-jaga ataupun berwaspada semasa kita ni menghadapi satu situasi itu yang mungkin akan membawa bahaya kepada kita ni ataupun membawa ancaman kepada diri kita ni. Ianya boleh juga membantu kita ni untuk mengenali risiko-risiko yang mungkin akan berlaku kalau sekiranya kita ni tidak bersedia. Dan juga boleh mendorong kita ni ataupun memberi kita ni motivasi untuk membuat sesuatu dan untuk menyelesaikan masalah, problem solving. Jadinya kalau diberi kerja, sekiranya lah kita ni kena beri kerja dan ada deadline-nya, ada tarikh tamatnya tu, dan tarikh tamat itu semakin hampir dan semakin hampir kita ni pun semakin merasa gelisah, anxiety, ingau, merasa cemas. Jadi perasaan anxiety itu mendorong kita ni untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi bukannya satu yang masalah lah sebenarnya, tetapi perasaan anxiety ini boleh menjadi masalah sekiranya ia berlanjut dan ada impak negatif kepada kita ni punya kehidupan seharian kita ni. Dan jadinya ia bertukar dari anxiety biasa, anxiety yang tindak balas normal, kepada kecelaruan ataupun mental disorder ataupun anxiety disorder yang kita ni kenali sebagai anxiety disorder. Jadi sebagai contoh lagi, sekiranya seseorang individu itu ia berpanjangan sentiasa berasa cemas, selalu berurinya orang, kalau sekiranya ia akan keluar rumah lah sekiranya. Jadinya kecemasannya tu ataupun anxiety-nya tu tidak ada
sebab yang munasabah sebenarnya. Ia takut sejak akan keluar dan takut untuk dilihat oleh orang ramai sekiranya lah. Jadinya yang dah keluar rumah, yang dah mampu untuk membeli keperluan rumah sekiranya dia dapat ke kedai ke apa macam tu. Sebabnya ia takutkan keluar rumah. Jadi hidupnya pun menjadi susah. Dah ada makanan, dah dapat dah ada kan dimakan lah ataupun dah ada keperluan rumah. Jadi kesihatannya pun merosot. Jadi kalau dalam situasi itu, ia bukan lagi keresahan ataupun kebimbangan yang biasa, bukan lagi yang jangka masa pendek punya short term, tapi ini sudah menjadi satu yang membawakan impak negatif kepada kehidupan sehariannya. Jadi itu boleh mungkin satu tanda awal untuk anxiety disorder lah. Baik, ingin je ditanyakan kepada Puan ya, terlebih dahulu, adakah bagi anxiety yang berpanjangan ini dikategorikan sebagai penyakit ataupun bukan, dan untuk mengetahui seseorang itu mempunyai anxiety ataupun masalah anxiety disorder berkenaan, apakah dia tanda-tanda awal dan gejala-gejalanya? Ya, jadi anxiety disorder ni adalah satu kecelaruan, adalah satu disorder. Jadi hanya boleh didiagnose oleh professionals lah. Jadi tapi baik juga bagi kita ni untuk tahu tanda-tanda awalnya. Jadi seperti yang saya cakapkan tadi, tanda awalnya ialah merasa bimbang ataupun gelisah ataupun uria itu berpanjangan. Berpanjangan ini lebih dari 2 minggu. Dan juga ada lagi tanda-tandanya juga dari segi fizikal. Bukan saja walaupun anxiety disorder ni satu kecelaruan mental, ada juga tanda-tandanya dan simptom atau gejalanya yang keluar sebagai manifestasinya sebagai fizikal lah. Jadi merasa kebimbangan yang berpanjangan, merasa gelisah, berasa cemas, yang susah untuk dikawal lah. Sentiasa rasa penat atau letih, tapi ya penat itu susah je akan tidur. Mungkin mudah marah, degupan jantungnya yang kuat ataupun cepat, sakit dada, sesak nafas, rasa senak, ia punya sistem perhadamannya pun merosot, digestive systemnya, otot badannya yang tegang, body aches, dan sentiasa memikirkan ataupun merenung sesuatu itu berpanjangan ataupun overthinking. Okey, bahaya sebenarnya orang overthinking ni. Boleh membahayakan. Boleh membahayakan. Itu antara tanda-tanda awal lah. Jadi perlu kita ni ketahui ya bagaimana kesihatan mental kita ni sebenarnya. Jadi amat perlulah kita ni meningkatkan kesedaran untuk mengenal diri kita ni sendiri dan juga untuk mengenal mental kita ni macam mana sebenarnya. Ini bukan saja kepada orang lain mungkin. Betul kan ni Puan? Betul ya? Ya, bagi diri kita perlu bagi diri kita ni lah. Kita ni mau tahu juga macam mana kesihatan mental kita ni. Adakah kita ni pernah merasa dengan tanda-tanda awal yang Puan sebentar tadi kongsikan? Ini bukan saja kepada mungkin orang di sekeliling kita ni ya. Diri kita ni sendiri perlu kita ni periksa terlebih dahulu berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi di sini Puan, apakah yang baik diamalkan, dipraktikkan bagi mengatasi perasaan cemas, resah dan juga bimbang ini? Okey, jadi bagi diri kita ni boleh kita ni praktiskan juga beberapa exercise ataupun latihan yang boleh menolong kita ni kalau sekiranya kita ni berasa cemas ataupun anxiety ya. Jadi pertama sekali ialah deep breathing exercises ataupun latihan pernafasan dalam. Salah satu daripadanya ialah exercise-nya tu dipanggil box breathing. Jadi box breathing ini langkah pertamanya ialah untuk kita ni menarik nafas dari hidung selama 4 saat. Lepas tu kita ni tahan nafas 4 saat selama 4 saat juga. Lepas tu kita ni menghembus nafas selama 4 saat dari mulut dan tarik nafas lagi tahan nafas lagi selama 4 saat. Jadi ini boleh kita ni ulangkan dalam berapa minit lah, berapa ulang kali. Boleh kita ni bayangkan juga kalau sekiranya mau tutup mata, boleh kita ni bayangkan macam membuat bentuk box, bentuk kotak ataupun segi 4 tepat. Jadi 4 saat
tarik nafas dari hidung, 4 saat tahan nafas, 4 saat lagi menghembus dari mulut, dan 4 saat lagi tahan nafas lagi. Jadi ini balik-balik boleh dibuat, dan ini boleh menolong kita ni punya degupan jantung itu untuk perlahan dan balik ke kadar yang normal. Mungkin dapat dipraktikkan sekarang. Boleh lepas ni. Tarik nafas dari hidung selama 4 saat. Slowly, ya perlahan dalam 4 saat itu. Ya, perlahan-perlahan lah. Ini tahan je, lepas hembuskan tahan. Atau apa? Tahan. Lepas di sebalik. Dia mungkin dapat kita ni tarik nafas 4 saat. Jadi sekali tahan 4 saat, Dan hembuskan 4 saat, tahan lagi 4 saat. Jadi, and then repeat lagi. Jadi tarik nafas lagi 4 saat, tahan, hembuskan, tahan lagi. Jadi masa menarik nafas itu ia panjang, ia perlahan selama 4 saat. Jadi dari hidung dan hembuskan dari mulut. Kemudian ditahan lagi 4 saat. Jadi macam mana tu sekiranya dalam keadaan orang yang marah, orang marah kan, dia kan marah. Jadi tiba-tiba kita ni menyuruh, okey, kau relax dulu, kau buat ni. Bolehkah? Boleh, sebenarnya boleh. Jadi yang patut kita ni buat, kita ni kalaunya sedang marah itulah, terpaksa kita ni bawa dulu ke siring dulu, ke tepi, and then suruh duduk. Suruh duduk. Mungkin kadang-kadang boleh kita ni tanya, mau apa-apa, mau minum ke apa dulu. Lepas tu kalau ia sudah tenang sedikit, boleh bawa box breathing ini. Kita ni bawa ia ke tempat yang lebih tenang. Ya. Jangan di tempat yang ia marah tu, bawa keluarlah dari situasi itu dulu. Jadi mungkin kalau Atul boleh mencubalah ya, kalau menahan Kenapa rasa saya? sabar. Tunggu. Boleh sama-sama lah. Jadi berdamailah dengan hati. Berdamai Dengan hati. Jadi okey, itu di antaranya. Dan satu lagi, kalau yang overthinking, yang berfikiran berpanjangan, jadi macam mana ni? Kalau yang overthinking itu, biasanya kalau kita ni overthinking ni, artinya berpanjanganlah tu kita ni merenung ataupun memikirkan satu situasi itu, dan mungkin kalau sambil-sambil overthinking itu boleh menjadi satu yang negatif. Kita ni punya pemikiran yang negatif itu makin berpanjangan. Jadi satu tip untuk orang yang overthinking ini, boleh untuk memperuntukkan masa diorang, allocate a time untuk diorang punya uri itu. Jadinya mungkin lepas kerja kah ataupun malam-malam kah sebelum tidur, allocate mungkin setengah jam saja ia akan mau memikirkan barang itu. Lepas tu mungkin juga menulis dalam jurnal. Jadi mungkin semasa yang menulis dalam jurnal ataupun diary itu, boleh juga yang mengenal pasti apa yang membuat ia, kalau dibacanya balik, boleh melihat apa yang membuat ia bimbang itulah. Jadi supaya kita ni memendekkan masa untuk ia merasa bimbang itu. Memperuntukkan masa untuk merenung satu situasi itulah. Itu dia, itu bagi overthinking. Yang satu lagi yang tersikan? Jadi satu lagi yang lebih senang lagi ialah untuk kita ni menjaga kesihatan fizikal kita ni. Jadi kesihatan mental ni, kalau sekiranya kita ni meningkatkan kesihatan fizikal kita ni, boleh menolong juga dengan membuatkan kita ni merasa lebih positif. Jadi senaman ringan saja, tak payah berlari ke apa, boleh berjalan di taman ke. Jadi boleh membawakan perasaan positif secara natural, secara semula jadi. Dan juga kalau kita ni tidur secukupnya, iaitu 7 ke 9 jam setiap malam, boleh juga membuat kita ni merasa segar pada esok harinya, berfikiran positif dan terbuka, dan bersedia untuk menghadapi cabaran dan pekerjaan seharian. Alhamdulillah. Jadi masa kita ni lebih kurang 3-4 minit saya lagi. Bagi individu-individu yang ingin lebih tahu tentang kesihatan mental, di mana mereka boleh mendapatkan maklumat lanjut ni, Puan? Okey, jadi orang ramai yang ingin berhubung dengan penasihat-penasihat kesihatan mental dari Kementerian Kesihatan,
boleh mendapatkan nasihat kesihatan mental ini dengan menghubungi talian harapan 145. Jadi talian ini adalah bagi nasihat kesihatan mental. Dan waktu operasi talian harapan 145 ni sekarang alhamdulillah sudah 24 jam. Sebelum ini sampai pukul 11 malam saja. Alhamdulillah sekarang sampai 24 jam dan orang awam pun boleh menghubungi pada bila-bila masa dan dengan percuma. Jadi semua perkongsian itu sekarang dan conversation itu akan dirahsiakan. Dan orang ramai yang ingin untuk mendapatkan maklumat lanjut lagi tentang kesihatan mental ataupun inisiatif-inisiatif Kementerian Kesihatan boleh menghubungi kami melalui email di alamat hpc@moh.gov.bn dan juga melayari laman Instagram kami @mindyourmind_Brunei, iaitu profil Instagram unit strategi kesihatan mental di Pusat Promosi Kesihatan. Dan juga kalau sekiranya ada yang ingin menjalankan aktiviti-aktiviti kesedaran kesihatan mental di sekolah ke ataupun tempat kerja ataupun bagi orang ramai, boleh juga menghubungi kami melalui alamat yang saya sediakan tadi, iaitu hpc@moh.gov.bn. Jadi ya. Baik, alhamdulillah ya. Telah pun kami bawakan bersama dengan narasumber kita, iaitu Yang Mulia Puan Siti Nazirah binti Haji Abdullah, seorang psikologis, kepada kita mengenai dengan segmen Sihat Minda Bulan Kesedaran Kesihatan Mental. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Puan Siti Nazirah ya kerana mengongsikan berkesudian, dan insyaAllah jika ada kesempatan lagi kita akan bersua ya. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi